Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anak yang disayangi Allah, ya, ikhlaskan hati nak belajar. Jangan belajar kerana terpaksa atau dipaksa, ya. Kerana ingat, belajar wajib. Baiklah, untuk hari ini tajuk kita adalah solat Jumaat. Ya, jadi kita rangkumkan hari ini secara keseluruhan apa yang kena murid kuasai, apa yang murid kena dapat. Kita tengok balik muka surat 56, ya. Tengok, setelah kita selesai belajar tajuk ini solat Jumaat. Solat Jumaat pertama, anak-anak boleh menyebut pengertian solat Jumaat. Bila dikatakan menyebut macam ni, anak-anak hafalkan dulu. Lepas hafal kasih lancar, lancar sudah, alhamdulillah lancar. Lepas tu step kedua, anak-anak yang disayangi Allah, tulis balik. Begitu cara belajar. Maknanya kalau anak-anak belum boleh tulis, maknanya anak-anak masih gagal lagi menguasai pengertian solat Jumaat tu. Jadi kena ikut. Semua ni sama, semua tajuk sama. Bila sebut pengertian, kasih lancar, habis kasih lancar, tulis semula. Sebab dia terikat dengan peperiksaan, kan? Bila kamu boleh sebut, tak boleh tulis, maknanya tidak boleh dapat markah. Markah kita nak cari. Jadi cari jalan untuk anak-anak boleh tulis. Masya Allah, ya. Tengok ni muka surat yang ke 57. Seterusnya apa lagi anak-anak kena tahu, hukum dia. Apa hukum? Kamu nak pergi solat Jumaat ni, apa hukum dia? Tengok muka surat 58, ya. Hukum dia wajib ke atas umat Islam, ya. Hukum solat Jumaat wajib. Jadi tengok muka surat 58, ya. Baca balik. Seterusnya yang ketiga, menyatakan syarat wajib dengan syarat sah. Rata-rata bila peperiksaan mungkin 50%, ya. Secara kasar lah, murid-murid suka terbalik. Bukan suka terbalik, suka menjawab terbalik. Yang syarat wajib pergi syarat sah pergi wajib. Jadi kena tengok baik-baik. Itu dah Ustazah kata tadi, hafal, kasih lancar, selesai. Lepas tu anak-anak kena tulis balik. Bila anak-anak tulis balik, dekat situlah kita boleh kesan. Bila kita gagal, kita ulang balik lah, sampai kita tidak tersilap. Jadi kunci Ustazah bagi, beza ni, syarat wajib. Anak-anak tengok, bila sebut syarat wajib, Islam, lelaki, baligh, berakal, bermukim, sihat, merdeka. Ingat kunci dia, Islam, baligh, lelaki, berakal. Tu syarat wajib. Dia beza dengan syarat sah tu, kasih ingat dulu yang ni dulu. Bila ingat sebut syarat wajib Islam, aku pegang betul-betul, kasih ingat betul-betul, syarat wajib solat Jumaat, mestilah orang Islam, mestilah lelaki, kenalah baligh, kenalah berakal. Jadi kena perhatikan baik-baik lah, ya. Syarat wajib, syarat sah. Tengok balik pelajaran. Seterusnya apa lagi anak-anak kena tahu? Lafaz dia. Tengok muka surat 42. Lafaz, 62. Tengok muka surat 62. Lafaz niat solat Jumaat. Yang ni kena dihafalkan. Kena baca balik-balik lah, kena rajin lah sikit, insya-Allah. Bila kita rajin, Allah sayang kita. Tengok muka surat 62, lafaz dia, usalli fardal jumu'ati raka'ataini imaman
lillahi ta'ala. Kena hafalkanlah ya. Sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Kalau lafaz makmum pula, usalli fardal Jum'ati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kena tengok ya, tulis. Lepas hafal, tulis. Lepas tulis, semaklah tulisan tu betul ke tidak ya. Kalau tak betul sekali, buat 2 kali. Tak betul 2 kali, sampailah anak-anak boleh tulis dengan betul ya. Masya Allah. Allah sayang orang yang rajin. Seterusnya apa lagi anak-anak kena tahu dalam isi solat Jumaat? Perkara-perkara sunat. Perkara-perkara sunat. Jadi sebelum nak pergi solat Jumaat, inilah perkara-perkara sunat yang dituntut untuk kita lakukan. Tengoklah muka surat 63. Potong kuku, mandi dulu, pakai pakaian yang bersih, pergi awal, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Jadi kena diingatkan ya. Jangan langsung tak ingat. Kalau ada 5 ni, ingatkan sebahagian daripadanya untuk dapat markah tinggi lah kalau peperiksaan. Seterusnya apa lagi yang anak-anak kena tahu? Nombor 6, hikmah. Hikmah, kelebihan, keistimewaan. Anak-anak tengoklah muka surat 66. Apa hikmah orang solat Jumaat. Lambang perpaduan. Hikmah dia, lambang perpaduan umat Islam. Apa lagi? Dapat mendengar nasihat. Sebab kan ada baca khutbah. Jadi kita boleh dengar. Itu nasihat-nasihat yang kita kena patuhi, kena ikutlah nasihat-nasihat ni, perintah Allah tu kan. Apa lagi anak-anak kena tahu lagi hikmah solat Jumaat tu? Membuktikan ketaatan kita kepada Allah. Jadi maknanya kalau anak-anak tak pergi solat Jumaat, maknanya tak taat pada perintah Allah. Jadi ustazah tak maulah ada di antara anak-anak yang darjah 4 ni tak pernah langsung. Jangan ada tak pernah langsung pergi solat Jumaat. Sebenarnya ustazah pernah terserempak. Sedih lah. Maksud sedih, bukan sekolah sini lah. Sekolah ustazah yang terdahulu. Bila dalam kelas ustazah soal, siapa tak pernah pergi solat Jumaat? Dia angkat tangan. Ya Allah, terkedu ustazah. Macam Allahu Akbar, ustazah macam tidak boleh terima. Ya Allah, ustazah rasa bersalah. Kenapa ustazah rasa bersalah? Tak sampai ilmu ni. Kan kita dah belajar solat Jumaat tu. Sebab tu ustazah pesan ambil wudu, kena ikhlas hati. Sebab bila dah belajar, rasa tu terpanggil untuk pergi solat Jumaat kan. Jadi yang telah terjadi, memang dia tak pernah solat Jumaat. Dia, yang jujurnya, yang baiknya dia jujur, dia angkat tangan ya. Siapa tak pernah pergi, dia angkat tangan. Ya Allah, dia tak tahu kan. Dia rasa dia angkat tangan. Tapi tak apalah, dia jujur. Jadi ustazah tahu. Jadi ustazah rasa bila topik ni, ustazah tekankanlah sungguh-sungguh. Jangan sampai, walaupun kamu dah jam 4 memang tak wajib kan. Tapi latih diri kamu mencintai rumah Allah. Jadi pergilah solat Jumaat tu. Jadi ustazah berharap atau besar harapan ustazah ya, setelah kita tahu hikmah ni kan, hikmah solat Jumaat ni tadi apa dia kata? Membuktikan ketaatan kepada Allah. Jadi bagaimana kamu nak membuktikan dia? Jadi pergilah, walaupun kamu belum balik, kamu latih diri kamu ya. Pergi. Masya Allah. Seterusnya apa lagi? Boleh bertukar-tukar fikiran. Apa lagi hikmah dia? Inilah kamu kena kasih ingat lah hikmah-hikmah ni. Gaya mana nak kasih ingat? Ulang balik isi pelajaran. Memang tak ada cara lain. Ulang balik. Lepas tu jangan baca sekali. Ustazah dah pesan banyak-banyak ya. Banyak kali ni ustazah pesan. Memang tak dapat. Kenapa tak dapat? Baca sekali. Memang tak dapat. Ingat ya Rasulullah ya. Masa dia datangi oleh malaikat Jibril.
Iqra, aku tak pandai. Kata Nabi, Iqra. Kata Jibril, aku tak pandai. Sehingga 3 kali. Apa moral dia tu? Pengajaran dia, baca sekali tak dapat, bacalah 2 kali. Ikutlah peristiwa Nabi bersama Malaikat Jibril. Sehingga maknanya tak dapat sekali, baca 2 kali. Tak dapat 2 kali, baca 3 kali. Tak dapat juga 3 kali, bacalah sehingga kita dapat. Ambil contoh. Ambil contoh pertemuan Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab semua peristiwa tu kita ambil pengajaran. Jadi insya-Allah anak-anak boleh dapat. Hikmah ni memang suka sangat keluar periksa. Saya ulang lagi. Hikmah ni suka sangat keluar peperiksaan. Jadi kalau anak-anak tak nak dapatkan pelajaran ni, tajuk ni, hikmah ni, jadi sayanglah ya. Ustazah dah bagi tahu dah. Dah bagi tahu. Jadi guru berpesan tu kena cuba cari jalan untuk ikutlah, ikut tu hafal lah, hafal baca. Jadi seterusnya, apa lagi yang anak-anak kena tahu? Siapa orang yang harus meninggalkan solat Jumaat ni? Dia panggil sini rukhsah, kelonggaran. Siapa? Jadi kenalah dihafalkan, dibaca balik muka surat 67. Baca balik. Orang sakit, hujan terlalu lebat. Itu sajalah, bila periksa cukuplah tulis perkataan tu. Orang yang sakit, hujan terlalu lebat, terlalu lapar atau dahaga, cuaca, orang yang bermusafir. Jadi kena ingatlah tu ya. Tapi kena faham apa maksud dia. Sakit tu kena faham lah. Itu kamu baca sendiri. Bukan sakit yang pening-pening sikit. Bukan. Bukan tu maksud dia. Yang terlantar tu. Terlantar terbaring berbulan-bulan atas katil. Tu yang dibagi. Yang dia ni termasuk kumpulan yang tidak diharuskan. Diharuskan meninggalkan solat Jumaat. Tajuk yang akhir, rukun khutbah. Yang anak-anak kena tahu. Rukun khutbah. Apa dia rukun? Perkara yang kena ada. Bila nak baca khutbah tu kena ada. Muka surat berapa tu? 72. 72. Apa dia rukun yang kena ada? Ni kena hafal ni ya. Ni memang tak boleh tak boleh nak elak. Kena hafal. Baru dapat jawab peperiksaan. Rukun perkara yang ada. Apa yang kena ada bila nak baca khutbah? Pertama, memuji nama Allah. Kedua, berselawat ke atas Nabi. Cukuplah tulis macam tu bila soalan ni keluar. Pertama, memuji nama Allah. Cukup. Dua, berselawat ke atas Nabi. Cukuplah tu. Ketiga, berpesan-pesan kepada para jemaah. Cukuplah tulis masuk peperiksaan macam tu. Keempat, membaca ayat Al-Quran di dalam satu daripada 2 khutbah. Cukup. Kelima, membaca doa bagi orang mukmin. Memadailah kamu tulis begitu. Jadi untuk tugasan anak-anak hanya membaca untuk tugasan anak-anak hanya membaca muka surat 64 dan 67 untuk hantar kepada ustazah di dalam grup yang telah disediakan. Kenapa kita sediakan grup tu? Supaya bila anak-anak hantar terekod. Terekod dan ustazah tak tercicir lah bila dah terekod. Bila kita perlu nak bagi markah, kita rujuk saja. Jadi yang suara ni jangan hantar dekat WhatsApp peribadi, hantar dekat grup yang telah ustazah sediakan ya. Suara saja ya kat situ ya. Sebab tugasan yang lain jangan tulis kat situ ya. Itu kamu punya tanggungjawab lah, kena buat. Itu amanahnya kena buat. Sebab itu kamu nak jawab peperiksaan kena tulis dengan tangan kan. Bila tak latih tulis, nanti macam mana nak jawab periksa. Cuma kita hadkan lah ya. Bukan semua kena hantar dekat WhatsApp. Sebab tak boleh menampung WhatsApp tu. Jadi hantar suara sahaja. Walaupun ada 2-3 arahan tugasan, buat. Tapi yang dihantar ustazah pilih-pilih. Supaya tidak berlaku kesesakan. Jelas InsyaAllah. MasyaAllah. Jadi anak-anak kena ikhlas belajar. InsyaAllah ilmu tu datang. Ilmu tu melekat. MasyaAllah.
Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kena seronoklah nak dapat ilmu. Ilmu akan seronok nak melekat di dada anak-anak semua. Masya Allah.